Di Malaysia, amalan berpoligami tidaklah asing bagi penduduknya. Ramai rakyat di negara ini mengamalkan poligami, tetapi ada juga yang mengamalkan monogami. Namun tak ramai orang yang sebenarnya tahu tentang apakah yang dimaksudkan dengan poligami dan monogami, dan ramai juga masih keliru tentang yang manakah lebih baik untuk diamalkan. Apa itu monogami? Monogami dari sudut bahasa adalah satu sistem perkahwinan di mana seseorang lelaki hanya mengahwini satu isteri sahaja. Mengikut Kamus Dewan pula, monogami bermaksud amalan berkahwin dengan satu orang sahaja pada satu masa. Perkataan monogami datang daripada bahasa Yunani, monos yang bermaksud satu atau sendiri dan gamos yang bererti perkahwinan. Untuk lebih memahami tentang monogami, mari lihat contoh situasi monogami. Situasi, Encik Kamal dan Puan Lisa merupakan pasangan suami isteri. Mereka telah mendirikan rumah tangga selama 3 tahun. Puan Lisa mempunyai penyakit yang kronik. Suatu hari Encik Kamal membawa isterinya ke hospital untuk pemeriksaan kesihatan Puan Lisa dan doktor memberitahu sesuatu yang mengejutkan mereka berdua. Maaf Puan Lisa dan Cik Kamal, saya ada berita buruk untuk kamu berdua. Berita buruk apa yang doktor ingin beritahu saya dan suami? Di dalam situasi tersebut, Encik Kamal tidak mahu berkahwin lain walaupun mengetahui isterinya tak mampu untuk memberikan zuriat kerana dia bimbang dia tidak dapat berlaku adil. Jika dikuatiri seseorang lelaki tidak mampu berlaku adil ketika berpoligami, maka monogami adalah lebih baik kerana berlaku adil dan menjauhi kemungkaran terhadap keluarga adalah utama dalam menjaga hubungan kekeluargaan. Dalam hal ini, ada 4 ayat yang dijadikan prinsip untuk apa yang dimaksudkan. وَآتُوا يَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا خَبِيثَ بِطَيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي اليَّتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. Ayat tersebut bermaksud, dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang telah balik harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan janganlah kamu makan harta mereka dengan harta kamu. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan ini adalah dosa besar dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim jika kamu mengawininya, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu sukai, 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak melakukan kesalahan. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Dan jika kamu hendak mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberi harta yang banyak kepada salah seorang dari mereka, maka janganlah kamu mengambil kembali darinya sedikit pun. Adakah kamu akan mengambilnya kembali dengan tuduhan dusta dan dengan memikul dosa yang nyata? Okey, sekarang kita akan lanjut kepada poligami. Apa itu poligami? Poligami dari sudut bahasa adalah menghimpunkan berbilang isteri dalam satu masa. Mengikut Kamus Dewan pula, poligami bererti amalan beristeri lebih daripada seorang pada masa yang sama. Perkataan poligami datang daripada bahasa Yunani. Poli yang membawa maksud banyak, manakala gamian membawa erti kahwin. Apabila dua perkataan ini digabungkan, akan bererti satu perkahwinan yang banyak. Dari bahasa Arab disebut ta'dud al-zawjat. Ta'dud bererti bilangan, manakala al-zawjat bererti isteri.
apabila digabungkan memberi makna isteri yang banyak atau berbilang-bilang. Hukum poligami adalah harus, seperti mana yang dinyatakan dalam surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa in kiftum alan taqsitum fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'a fa in kiftum alan ta'dilum fawahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulun, yang bermakna bahawa dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim apabila kamu berkahwin dengan mereka, maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan lain, 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil di antara isteri-isteri kamu, maka berkahwinlah dengan seorang sahaja atau pakailah hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk mencegah supaya kamu tidak melakukan kezaliman. Hukum poligami akan berubah mengikut situasi, sama ada sunat, makruh atau haram. Makruh berpoligami apabila ia dilakukan hanya sekadar untuk berseronok sedangkan suami sendiri ragu akan kemampuan dirinya untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya daripada sudut nafkah zahir dan batin. Akan menjadi sunat hukumnya apabila suami memerlukan isteri yang lain, misalnya bagi mendapatkan zuriat kerana isterinya yang pertama mandul atau sakit, atau suami mempunyai keinginan yang amat kuat sehingga isteri seorang tidak mampu untuk melayaninya. Manakala berpoligami akan jatuh hukum haram jika seseorang lelaki ingin berpoligami dan merasa yakin dia tidak mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Boleh jadi kerana kemiskinan atau kerana kelemahannya, atau dia tidak yakin dirinya dapat mengawal kecenderungan dan sifat prejudisnya. Hukum poligami pada ketika ini ialah haram kerana ia akan memberi kemudaratan kepada orang lain. Sebab seorang lelaki diharuskan poligami. Yang pertama, mandul, keadaan di mana isteri tidak dapat mengandungkan zuriat suami. Yang kedua, isteri sakit berpanjangan menyebabkan isteri tidak dapat mengandung atau melayan suami. Yang ketiga, isteri sukar dididik, seperti petikan surah An-Nisa ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum an tarisun nisa karhan wa la ta'duluhunna litazhabum bi ba'di ma taitumuhunna illa ay ya'tina bifahishatin mubayyinatin wa ashiruhunna bil ma'rufin fa in karitumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan-perempuan dengan jalan paksaan, dan janganlah kamu menyakiti mereka dengan menahan dan menyusahkan mereka kerana kamu hendak mengambil balik sebahagian dari apa yang kamu telah berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah kamu dengan mereka, isteri-isteri kamu itu, dengan cara yang baik. Kemudian jika kamu merasai benci kepada mereka disebabkan tingkah lakunya, janganlah kamu terburu-buru menceraikannya, kerana boleh jadi kamu bencikan sesuatu, sedang Allah hendak menjadikan pada apa yang kamu benci itu kebaikan yang banyak untuk kamu. Sebab keempat, suami sentiasa bermusafir. Dan untuk sebab yang kelima, jumlah perempuan lebih ramai dari lelaki. Faktornya apabila kaum wanita lebih ramai melahirkan anak perempuan, kaum lelaki pula lebih ramai yang mati dahulu dan kaum lelaki terlibat dalam peperangan. Mari kita lihat contoh situasi yang mengharuskan seseorang untuk berpoligami.
Syarat untuk berpoligami. Yang pertama, hadkan jumlah isteri yang ingin dikahwini. Yang kedua, haram menghawini perempuan yang ada tali persaudaraan seperti adik-beradik. Yang ketiga, tidak menimbulkan huru-hara di kalangan isteri dan anak-anak. Untuk syarat yang seterusnya, seorang lelaki yang ingin berpoligami disyaratkan untuk berlaku adil, iaitu berlaku adil terhadap dirinya sendiri, berlaku adil di antara para isteri, seperti mana hadis riwayat Ahmad bin Hanbal yang memberi makna barang siapa yang mempunyai 2 isteri lalu dia cenderung kepada salah seorang di antaranya dan tidak berlaku adil antara mereka berdua, maka kelak di hari kiamat dia akan datang dengan keadaan pinggangnya miring hampir jatuh sebelah. Yang terakhir, adil memberikan nafkah zahir, termasuklah makan minum, pakaian, tempat tinggal, termasuk alat solat, pengangkutan, kesihatan, pendidikan dan lain-lain keperluan. Dan nafkah batin, iaitu adil dalam giliran dan keadilan dalam kasih sayang. Daripada Aisyah, bahawasanya Nabi SAW membahagikan antara isteri-isterinya, maka dia boleh mengadili dengan baik. Namun dalam soal kasih sayang, dia berdoa, Ya Allah, inilah pembahagianku mengikut apa yang aku miliki. Maka janganlah kamu mencelaku pada perkara yang kamu miliki, sedangkan aku tidak miliki. Riwayat Al-Tirmizi. Hak-hak isteri untuk seorang lelaki yang berpoligami adalah mempunyai tempat tinggal sendiri seperti mana yang dinyatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 33 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatin awla, yang memberi makna dan hendaklah kamu tetap diam di rumah kamu serta janganlah kamu mendedahkan diri seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliah zaman dahulu. Di sini, dan tetaplah kamu diam di rumah kamu. Maksudnya, setiap isteri Nabi Muhammad SAW diberikan tempat tinggal yang secara asing. Dan yang kedua, hak-hak isteri yang kedua ialah dengan menyamakan giliran mereka. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam disebut sebagai Enakmen 2 tahun 2003, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 bahagian 2, Perkahwinan Seksyen 23, Poligami. Yang pertama, tiada seorang pun lelaki semasa wujudnya suatu perkahwinan boleh kecuali dengan mendapat kebenaran terlebih dahulu secara bertulis daripada mahkamah membuat akad nikah perkahwinan yang lain dengan perempuan lain. Yang kedua, tiada perkahwinan yang diakad nikahkan tanpa kebenaran di bawah subsection kurungan 1 boleh didaftarkan di bawah enakmen ini melainkan jika mahkamah berpuas hati bahawa perkahwinan sedemikian adalah sah mengikut hukum syarak dan mahkamah telah memerintahkan supaya perkahwinan itu didaftarkan tertakluk pada seksyen 124. Dan enakmen 10, tiap-tiap mahkamah yang memberi kebenaran atau memerintahkan supaya perkahwinan itu didaftarkan di bawah seksyen ini hendaklah mempunyai kuasa atas permohonan mana-mana pihak kepada perkahwinan. A. Untuk mengkehendaki seseorang untuk membuat pembayaran nafkah kepada isteri atau isteri-isteri yang sedia ada, atau B. Untuk memerintahkan supaya apa-apa aset yang telah diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara mereka, atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagikan. Seperti yang dinyatakan dalam surah An-Nisa ayat 129 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Walan tastati'u an ta'dilum bainan nisa walau harastum fala tamilun kullam maili fatazarruha ma'allakat, yang memberi maksud, dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri kamu sekalipun kamu bersungguh-sungguh hendak melakukannya. Oleh itu, janganlah kamu cenderung dengan melampau berat sebelah kepada isteri yang kamu sayangi sehingga kamu biarkan isteri yang lain seperti benda yang tergantung di awan-awan. Assalamualaikum, nama saya Nur Adlina Huda binti Muhammad Roslan. Melalui projek video ini, saya dapat mengetahui tentang monogami dan poligami. Bagi pendapat saya, walaupun dalam Islam membenarkan seseorang lelaki untuk berkahwin lebih daripada satu, iaitu berpoligami, lelaki tersebut hendaklah dapat berlaku adil serta dia berkemampuan. Jika dia rasa dia tidak dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya atau dia merasa dia tidak berkemampuan untuk berpoligami, maka monogami adalah lebih baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia binti Abdullah. Pada pandangan saya tentang isu-isu poligami dan monogami ini adalah kedua-duanya adalah perkara yang baik dilakukan mengikut syariat Islam. Untuk berpoligami, jika seorang lelaki itu mampu, bertanggungjawab dan adil dari segala aspek. Jika seseorang lelaki itu pula tidak mampu, hendaklah dilupakan sahaja hasratnya. Hal ini adalah untuk menjamin kesejahteraan rumah tangganya, di samping dapat menghindarkan diri daripada melakukan dosa kerana tidak bertanggungjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Syuhada binti Syamsuddin. Berdasarkan video kreatif ini, saya berpendapat bahawa poligami bukan satu perkara yang mudah. Suami hendaklah berkemampuan dan berlaku adil untuk menanggung isteri-isteri mereka agar tidak berlaku pergaduhan yang boleh membawa kemudaratan rumah tangga. Sebaliknya, monogami adalah lebih baik sekiranya suami tidak dapat menunaikan dua ciri-ciri untuk berpoligami. Kita sampai ke pengakhiran. Berdasarkan video penerangan ini, dapat kita simpulkan bahawa poligami dan monogami adalah sistem perkahwinan yang telah diguna pakai sejak zaman dahulu lagi. Namun di Malaysia, tidak ramai yang mengamalkan konsep monogami ini kerana bimbang akan ketidakadilan yang akan berlaku dalam rumah tangga. Hal ini amat membimbangkan, justru seseorang akan mendapat dosa apabila tidak begitu mempraktikkannya.